Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains kita, tapi cikgu minta maaf. Hari ini kita tak buat secara dalam talian, tapi kita tetap perlu meneruskan PDPR sains kita, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk tajuk jirim. Tajuk jirim. Kalau dekat muka surat buku teks awak itu adalah muka surat 177. Sambil dengar penerangan saya ataupun sambil tonton video ini sambil tengok buku teks. Kalau tak nak tengok buku teks pun tak apa, sebab saya dah paparkan buku teks. Dekat gambar ni, apa yang awak boleh kenal pasti? Bersukaria dengan rakan bermandi-manda di kolam Pak Karim. Biasanya kalau kita dah lepas PKP boleh kan bermandi-manda di kolam di Wet World, tapi Wet World Batu Pahat dah tutup, sayanglah kan. Wahai rakan, sila nyatakan apakah 3 keadaan jirim. Yang ini akan yang kita belajar. Satunya keadaan jirim. Seterusnya kita baca, pelampung terapung berisi udara guna bergilir dengan rakan. Ciri jirim tak serupa, cubalah rakan tolong ceritakan. Ini yang kedua, iaitu kita akan belajar ciri-ciri sesuatu jirim. Kita kenal dulu 3 keadaan jirim ini, dan seterusnya kita kenal ciri jirim tersebut satu per satu. Apa lagi yang kita nak belajar pada tajuk jirim? Awan mendung pada petang hari bawa petanda hari hendak hujan. Jirim berubah tanpa disedari. Bolehkah rakan bantu terangkan? Yang ketiganya kita akan belajar perubahan keadaan jirim. 1, 2, 3. Ada 3 perkara yang kita nak tahu tentang tajuk jirim ni. Yang pertamanya 3 keadaan jirim. Yang kedua, jirim tak serupa. Yang ketiga, jirim berubah tanpa disedari. Kat sini pun kita dah tahu dah. Kat dalam gambar ni kita nampak apa? Satu, kita ada belon. Yang dekat sini kita ada apa? Ada kek di atas meja. Ada kerusi. Ada apa ni dekat bawah pokok ni? Ada hadiah. Dan ada air di dalam cawan. Dan juga ni apa ni? Air kolam. Dekat situ kita dah dapat kenal pasti ada beberapa keadaan jirim. Seterusnya kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Kita akan belajar 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Ada berapa keadaan jirim? Ada 3 keadaan jirim. Pepejal, cecair dan juga gas. Jirim wujud di sekeliling kita. Apa itu jirim? Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Apa itu jirim? Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itu maksud jirim. Dengar penjelasan saya ni baik-baik, sebab selepas ni awak perlu jawab kuis. Bila jawab kuis itu salah ataupun awak main hentam saja, saya dapat tahu bahawa awak tidak menonton video penjelasan ataupun pengajaran saya ni. Apa kata cikgu ni? Apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? Apa yang dia kata? Mari kita perhatikan situasi di bawah sebagai contoh. Apa maksud jirim tadi? Jirim ialah satu bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Contoh ini
sekumpulan kanak-kanak sedang bermandi-mandi di tepi pantai. Okey, kita tengok keadaan jirim yang ada di persekitaran pantai ini. Okey, gambar yang pertama, pasir ialah jirim. Okey, pasir. Ni pasir ialah jirim. Apa keadaan jirimnya? Okey, dalam keadaan pepejal. Okey, yang seterusnya air laut ni. Okey, air laut juga satu keadaan jirim dalam keadaan cecair. Okey, kita dah tahu dah tajuknya. Pepejal, cecair dan juga gas. Okey, maksudnya jirim itu dalam 3 keadaan: pepejal, cecair dan juga gas. Okey, contoh gasnya ialah apa? Angin. Angin ialah jirim juga, tapi dalam keadaan apa? Keadaan gas. Okey, ada berapa keadaan jirim? Ada 3. Okey, dia ada jirim dalam bentuk pepejal, jirim dalam keadaan cecair dan juga jirim dalam keadaan gas. Okey, kesimpulannya terdapat 3 keadaan jirim di pantai, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Ada berapa keadaan jirim? Ada 3, iaitu satu apa dia? Pepejal. Okey, apa dia? Pepejal. Okey, yang kedua ialah cecair dan yang ketiga apa dia? Gas. Pepejal, PCG. Pepejal, cecair, gas. Ada berapa keadaan jirim? Ada 3. Keadaan jirim di sekeliling kita wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, seterusnya apa aktiviti pada buku teks muka surat 179, iaitu aktiviti mengelas jirim. Okey, apa bahan dan alat yang kita perlukan? Pen penanda, pita pelekat dan kertas mahjong. Okey, ini kalau kita buat secara bersemuka. Okey, tapi kita tak nak buat secara bersemuka kan, so kita belajar dalam talian. Okey, tugasan hari ini ialah, okey, awak ada 2. Satu tugasan ini dan satu lagi nak bagi 1 ke 2 Okey, saya beri 1 sahajalah. Okey, hari ini kita belajar sedikit sahaja, tak apa, nanti hari Khamis, okey, kalau ada keadaan mengizinkan, saya akan buat kelas secara dalam talian. Okey, tapi untuk yang tugasan hari ini, okey, saya nak tunjukkan sesuatu. Okey, kita tengok apa tugasan hari ni, sambung. Okey, tadi saya kata jirim ialah apa? Suatu bahan yang mempunyai jisim dan apa tadi? Contoh apa tadi? Maksud jirim. Okey, apa maksud jirim? Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, so sekarang kita nak tengok apa tugasan awak pada hari ini. Sekejap saya buka satu. Okey. Okey, kita tengok apa tugasan awak. Okey, ini ialah sains tahun 5, keadaan jirim. Okey, awak lah kan kita belajar hari ni keadaan jirim. Jirim apa dia? Jirim bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, apakah bahan yang digunakan untuk membuat segelas air float? Wow, sedapnya. Hari Khamis nanti kita boleh buat ni.
Apa agaknya? Daripada gambar ni, apa awak dapat teka? Apa bahan yang kita perlukan untuk membuat segelas air float? Okey, jadi sila catatkan bahan ini dalam My Science Notebook ataupun buku nota sains awak. Hari Khamis nanti kita boleh buat bersama-sama. Sedapnya. Okey, apa bahan dia agak-agaknya? Sini ada buah ceri. Yang atas ni apa agaknya? Yang bawah ni apa? Air kan? Okey, seterusnya, apakah bahan yang digunakan untuk membuat segelas air float? Bahan yang kita perlukan ialah aiskrim vanila, krim putih, buah ceri, air berkarbonat. Kalau tak ada buah ceri, awak nak gantikan dengan buah apa? Buah limau, boleh juga letak sini seulas buah limau. Buah apa kalau tak ada buah ceri? Terpulanglah awak nak tukar buah apa. Hari Khamis nanti kalau ada, kita boleh buat. Okey, apa bentuk jirimnya? Okey, aiskrim adalah dalam bentuk pepejal. Krim putih dalam bentuk cecair yang pekat. Okey, buah ceri dalam bentuk pepejal. Okey, air berkarbonat. Tahu tak air berkarbonat ini ialah air gas. Tak bagus sebenarnya minum air gas. Kandungan gulanya sangat tinggi. Okey, air berkarbonat dalam bentuk cecair dan juga dalam bentuk gas. Ada gas dalam air berkarbonat. Sebab tu biasa kita panggil apa? Air gas. Awak panggil air gas. Okey. Bentuk jirim. Terdapat 3 bentuk jirim, iaitu pepejal. Okey, contohnya batu yang dipegang. Apa lagi contoh bahan pepejal ataupun objek yang dalam bentuk pepejal di sekeliling awak? Apa dia? Pemadam, pensel, batu, buku, meja, kerusi, itu semua dalam bentuk pepejal. Okey, seterusnya jirim. Okey, jirim. Jirim dalam bentuk cecair. Apa dah jirim dalam bentuk cecair? Air paip, air apa lagi? Air nanas, air masak, air sirap, shampoo, minyak masak, sabun basuh pinggan. Okey, itu jirim dalam bentuk cecair. Dan juga ada satu lagi bentuk jirim, iaitu gas. Okey, gas oksigen, gas karbon dioksida, apa lagi? Gas yang keluar semasa awak mendidihkan air, itu semua gas. Asap kereta, asap kenderaan, asap motor, asap kilang, itu semua contoh-contoh jirim dalam bentuk gas. Okey, kita teruskan. Ini dia. Okey, ini dia tugasan kamu pada hari ini. Bentuk jirim. Awak perlu kelaskan. Okey, kelaskan bahan-bahan tersebut, masukkan dalam tempatnya, kotaknya, pepejal. Contoh, minyak dikelaskan dalam cecair. Guli, okey, tulis kat sini guli. Sos, sos ni dalam bentuk apa? Kalau awak kata sos tu dalam bentuk gas, tulislah dekat dalam ruangan gas. Okey, faham tak? Tugasannya ialah membuat pengelasan bahan-bahan mengikut bentuk jirim yang betul. Itu tugasan awak pada hari ini. Kena buat dekat mana? Buat dalam buku nota sains. Sambung sahaja. Selepas My Science Notebook, tajuk pengaratan. Okey, itu sahaja tugasan untuk hari ini. Mengelas bentuk jirim. Okey, mengelas bahan-bahan yang cikgu nyatakan ini. Alright, dalam kotak ni tulis sahaja. Okey, cuka bentuk jirimnya apa? Pepejal, cecair ataupun gas. Air paip, bentuk jirimnya apa? Pepejal, cecair ataupun gas.
Buah oren, bentuk jirimnya apa? Meja, cuka. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar dan siapkan tugasan pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Okey, selamat belajar. Terima kasih.